saya perlu pergi rehat sebentar, tapi apabila kembali mungkin kita boleh fikirkan, kerana cara artikulasi ataupun cara penyampaian komunikasi baru ini penting. Tan Sri sendiri ada blog contohnya, dan sudah lebih setahun lebih 2 tahun sudah pun ada blog, tapi mungkin kepelbagaian secara lebih besar dalam hal ini, itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Sudut Pandang. Tan Sri terus saja selalu masa mencemburui di Sudut Pandang. Cara memberikan maklumat, cara berkomunikasi baru. Tan Sri sendiri sudah buat blog contohnya. Tapi kita perlukan dengan lebih banyak dan di peringkat antarabangsa. Memang kita anggap ini satu perang internet. Kalau ditengok publicity yang negatif yang ditumpukan kepada industri sawit, kalau di YouTube, di macam-macam lagi, Facebook, blog, penuh. Memang kita macam ketinggalan sebab tidak banyak balasan yang kita dapat utarakan untuk menjawab, untuk mendominasi perang internet ini. Tapi kita masih berusaha untuk memperbanyakkan website-website yang kita terpaksa sponsor untuk mendapatkan gambaran yang seimbang dan gambaran yang boleh membalas tomah-tomahan yang dilancarkan kepada industri sawit. Kita juga mendapatkan bantuan pihak-pihak pelobi daripada EU dan USA. Mereka juga menggunakan think tank yang mengeluarkan newsletter dan macam-macam lagi cara untuk menyampaikan mesej kepada pengguna supaya mengimbangi mesej negatif yang telah dikeluarkan oleh pihak. Dalam kes syarikat seperti Nestle, kurangnya kita nasib baik kerana macam Nestle, mereka memang mementingkan kemampanan dan sebagainya, dan mereka telah memilih creating shared value, contohnya polisi mereka, dan juga memfokuskan pada air. Jadi mereka mengadakan engagement atau diskusi bersama kita. Tapi jika kita lihat seperti entiti lain, seperti negara ataupun kesatuan negara, kesatuan Eropah, saya sendiri pernah berbincang seminggu 2 minggu lalu tentang bagaimana tekanan yang mereka berikan untuk mendapatkan perjanjian perdagangan contohnya. Tapi dalam kes tadi di forum juga Tan Sri ada menyentuh tentang EU. Dalam kes minyak sawit ni, nampak gayanya mereka agak terpisah daripada negara maju seperti Amerika dalam layanan mereka terhadap industri sawit. Mereka memang tertekan oleh pihak NGO yang banyak tidak setuju dengan konsep biofuel diutarakan oleh pihak EU. Jadi dengan tekanan yang mereka terpaksa tanggung, mereka cuba membawa satu cara yang mungkin menyekat kemajuan minyak sawit menjadi bahan bakar atau biofuel di EU, kerana ini juga ada politik dalaman yang cuba tidak memberikan subsidi-subsidi itu kepada minyak sawit. Jadi banyak politiknya, tapi itu semua kita dapat atasi dengan usaha kita untuk memajukan RSPO misalnya. Dan macam-macam lagi certification yang mereka akan utarakan. Kita melalui proses engagement, kita akan menjawab semua kelemah-kelemahan yang mereka katakan ada pada minyak sawit. Jadi kita dapat atasi secara engagement proses. Jadi kita sentiasa berkomunikasi dengan pihak kerajaan di EU dan juga pihak NGO pun. Kita adakan usaha-usaha untuk mengadakan forum-forum dan sebagainya. Selain daripada itu, internet tu memang medan kita berjuang jugalah. Jadi itulah sebabnya ada blog-blog yang saya sendiri cuba utarakan supaya maklumat-maklumat tu dapat disampaikan dengan jelas, dan diharap pihak-pihak lain juga yang terlibat dalam industri sawit ni dapat sama-sama memperbanyakkan lagi mesej-mesej dan apa-apa juga gambaran yang perlu disampaikan pada pihak pengguna, kerana ini is a game of numbers juga. Betul. Ya. Tan Sri, sebelum kita habiskan, saya nak bacakan komen daripada penonton awal ni di Facebook ya. Prof Farida Habib Shah katanya
As I was involved in oil palm research before, I found that many people in Europe and around the world associate oil palm with devastation of forests. Maybe the council should have more effective PR to explain that oil palm are also grown in land that were initially used for rubber, ? But I know that in Indonesia, the impression is a lot of forest was destroyed to grow oil palm. I'm not sure whether the deforestation was done in sustainable manner. So jadi adalah impaknya yang diberitahu, keraguan itu timbul. Memang ada kebenaran bahawa deforestation itu diperlukan kerana kita negara membangun, kita belum deforest lagi. Pihak negara membangun ni telah lama deforest, menghapuskan hutan mereka, tapi bagi kita separuh ataupun sebahagian daripada tanah negara perlu dijadikan tanah pertanian. Itu memang tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi kita melaksanakannya dengan berhemah. Kita ada keseimbangan seperti dikatakan tadi. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, kita ada satu polisi kemampanan untuk mengadakan tanah hutan, mengadakan tanah pertanian, dan semua ini perlu kita perjelaskan. Cara kita menjelaskan tu mungkin belum sampai ke tahap berjaya sepenuhnya, tetapi penjelasan tu telah dilaksanakan 1, 2, 3 tahun kebelakangan ini kerana kita anggap negative publicity ke atas kelapa sawit ini dikaitkan dengan Copenhagen meeting di mana mereka nakkan moratorium over deforestation, kan. Jadi itu satu agenda yang besar. Mereka nak bayar dengan compensation 100 bilion misalnya dalam Copenhagen punya resolution itu kalau kita mengekalkan hutan. Tetapi adakah ini benar? Sanggupkah mereka bayar berbilion-bilion untuk mengekalkan hutan tropika? Kita masih menunggu. Dan itu kita akan terus ikuti blog Tan Sri, CEO Palm Oil, dan kalau tak pasti tak apa, saya akan letakkan di Facebook saya. Terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih. Lepas ini